Tapi pernah juga berlaku waktu malam yang mana dengar mak dia ni seakan-akan macam tiba-tiba ketawa. Dan ketawa ni pula bukan ketawa biasa tau. Dia seolah-olah macam mengilai. Yang budak yang tangan terbakar ni still lagi dia tak, orang kata apa, tak masuk sekolah dah. Dan lama kelamaan benda tu dah mula macam reda kan. Dan selang beberapa waktu dia dapat tahu daripada seorang warden yang menyatakan pelajar atau budak ni tadi meninggal. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang diceritakan ataupun dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Tapi sebelum saya memulakan apa-apa kisah, ingat, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Peristiwa hitam keluarga. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Yang mana kisah ini boleh dikatakan agak sedikit panjang lah. Tapi kisah ni pada saya menarik. Ianya diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Intan. Yang mana Intan ni nak berkongsi dengan kita semua satu kenangan pahit dan juga pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia berusia 18 tahun. Kisah dia berbunyi begini. Okey, dikatakan Intan ni adalah seorang anak tunggal daripada sepasang suami isteri lah. Yang mana dia nyatakan dekat dalam kiriman dia ni, mak ayah dia boleh kita gelar sebagai happy marriage. Kan? Kira romantik, apa semua. Daripada dia kecil sampailah dia berusia lebih kurang 18 tahun macam tu, memang ayah dia ni seorang yang care, kira seorang bapa yang memang diinginkanlah oleh orang kata anak-anak kan. Tetapi sayangnya perkahwinan ini bertahan hanya 20 tahun saja. Dan selepas daripada itu berpisah disebabkan datangnya ujian, iaitu orang yang ketiga. Yang mana ayah dia jumpa someone lah dekat luar dan ayah dia decide untuk kahwin dengan perempuan tu. Dia sebagai anak, dicampur pula dia seorang perempuan kan. Pada waktu tu dia usia 18 tahun, dia dah faham tau. Jadi dia ni salah seorang yang memberi tentangan lah, ataupun cuba untuk halang perkahwinan itu daripada berlaku. Tetapi sayangnya ayah dia tetap berkahwin juga dengan perempuan tu, dan mak dia bertahan lebih kurang 2 bulan macam tu je dan diorang berpisah. Selepas saja mak dengan ayah dia berpisah, dia orang kata membuat keputusan untuk ikut mak dia, tak nak duduk dengan bapa dia sebab dia terlalu marah dengan bapa dia. Dan dia pun pulanglah ke kampung mak dia yang terletak di Raub Pahang. Rumah dekat kampung ni, nenek dia dah tak ada. Yang ada dekat rumah tu hanyalah kakak kepada emak dia,
Mungkin maklum ke macam tu lah. Dan kakak kepada mak dia ni pula ataupun makcik dia ni adalah seorang balu, yang mana suaminya dah pun meninggal dunia dan dia ada 2 orang anak tau. Okey, itu adalah kenangan pahit lah bagi dia. Okey, dalam kisah ni, yang mana bila dia pulang ke kampung, dia nampak perubahan daripada segi orang kata perangai mak dia ni, daripada seorang yang periang, suka bercerita macam-macam, jadi seorang yang pendiam. Mungkin mengalami tekanan perasaan lah kan. Orang kata apa, kecewa mungkin dengan suami dia, orang yang paling dia percaya, betul tak? Tapi lama kelamaan, tekanan perasaan ini berubah, nampak macam seakan-akan mak dia ni sakit. Sebab apa dia kata nampak macam mak dia sakit? Pernah berlaku, dia selalu dengar mak dia di dalam bilik, yang mana mak dia ni menangis, lepas tu macam bercakap dengan seseorang seolah-olah macam tengah marah lah. Mungkin dia meluahkan perasaan ke, si Intan ni tak pasti. Tapi pernah juga berlaku waktu malam, yang mana dengar mak dia ni seakan-akan macam tiba-tiba ketawa. Dan ketawa ni pula bukan ketawa biasa tau. Dia seolah-olah macam mengilai. Mengilai. So Intan ni dah mula detect macam mak dia ni bukan sakit biasa ni, macam melibatkan makhluk halus. Macam tu lah. Tapi dia tak dapat kepastian lagi waktu tu. Pernah berlaku satu malam tau, yang mana malam gangguan seram ni berlaku lah, yang mana pada waktu tu jam lebih kurang pukul 9 macam tu. Dia sedang baring di atas katil bersama dengan emak dia, yang mana emak dia ni sedang tidur lah, membelakangkan dia, pandang ke arah dinding. Dan kemudian dia ni dalam keadaan bersandar di bahagian kepala katil. Korang dapat bayangkan tak? Dan sebelah dia pula adalah pintu bilik ni. Waktu dia tengah main telefon ni, tiba-tiba dia terdengar di bahagian pintu bilik ni seolah-olah macam ada orang ketuk. Tek 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 macam tu. Jadi dia pun ambil keputusan untuk buka pintu tu. Buka pintu tu dalam keadaan dia masih lagi di atas katil lah. Dia buka je pintu dan dia dapati di depan pintu pada waktu tu ada makcik dia. Yang mana makcik dia pandang ke arah dia dan kemudian makcik dia cakap, Intan, kau tak tidur lagi? Belum, awal lagi, dia kata macam tu. Oh, hari ni kau tidur bilik acik lah, biar acik tidur dengan mak kau, dia cakap macam tu. Intan ni macam pelik lah. Kenapa makcik nak tidur kat sini? Tapi dia tak tanya banyak sebab dia kata mungkin lah makcik dia nak jaga mak dia kot. Yelah kakak mana tak sayang adik, betul lah. Jadi okey lah, tak apa. Dia pun bangun daripada duduk dia, cabut charger, terus pergi ke bahagian ruang tamu, duduk dulu. So, dia tak masuk bilik makcik dia terus lah. Dia duduk dulu. Sambil tu dia buka TV, sambil menonton TV, main telefon. Menonton TV, main telefon, macam tu. Sampailah jam lebih kurang pukul 10 lebih macam. Dia kata dia belum solat isyak lagi. Jadi dia ambil keputusan untuk solat dekat bilik makcik dia lah. Senang kan? Okay, dia pun bangun daripada duduk dia ni, terus pergi ke arah pintu bilik makcik dia. Yang mana bila dia buka pintu bilik makcik dia, ada katil makcik dia lah pada waktu tu. Dan kemudian di bahagian lantai ni ada 2 orang anak makcik dia ni. Yang mana seorang berusia 8 tahun, seorang lagi bawah daripada tu. Umur dia tak beritahu berapa. Jadi senang cerita kat bawah tu ada orang lah. Jadi dia tak boleh lah nak solat dekat situ kan. Dia kata kalau dia nak solat bilik mak dia tak boleh juga, sebab bilik mak dia lebih kecil sikit daripada bilik makcik dia ni. So dia kata tak apalah, dia ambil uduk, dia terus pergi ke tandas, ambil wudu dan kemudian ambil sejadah di dalam bilik mak dia. Waktu dia ambil sejadah ni, dia perhatikan di atas katil pada waktu tu makcik dia seolah-olah macam dah tidur lah, pandang ke arah mak dia ni. Mak dia pula masih lagi pandang ke arah dinding. Dan kemudian orang kata dalam posisi tidur yang sama lah macam dia keluar tadi. Dia bentang sejadah dekat ruang tamu, pandang ke arah kiblat, terus mulakan solat. Allahu Akbar. Keadaan pada waktu tu digambarkan di dalam kiriman dia ni, yang mana dia ni solat betul-betul menghadap kiblat. Sebelah kanan dia adalah tingkap ataupun dinding lah, senang cerita, tingkap yang pandang ke arah luar. Di sebelah kiri dia pula akan ternampak pintu bilik makcik dia dan kemudian laluan untuk pergi ke arah dapur. Tapi tak nampak dapur sebab dilindungi dengan dinding. Satu dinding pintu bilik. Jadi dinding pintu bilik pula, dinding bilik. Jadi dia pun solat pada rakaat yang pertama okey je. Masuk rakaat yang kedua, waktu dia tengah baca Al-Fatihah ni, dia diganggu dengan bunyi, yang mana bunyi pintu bilik dibuka.
Rumah ni rumah kampung tau. Serba-serbi dah uzur. Bahagian lantainya kayu ni, kalau kita orang dewasa yang berjalan akan ada bunyi. Dia kata ada bunyi, tak tahulah bunyi yang macam mana. Mungkin duk ke, ataupun bunyi yang macam mungkin macam tu ke kan. Dan pintu pula pintu kayu. Jadi kalau buka dengan perlahan ataupun ditiup angin ke, memang akan bunyi macam tu. Waktu tu dia dengar je bunyi pintu bilik terbuka, dia dah mula macam terganggu lah. Solat dia macam dah tak khusyuk tau. Dia menggunakan anak mata dia macam tengok ke arah pintu ni kan. Yang mana mata dia pandang ke arah bawah lagi lah, tapi mata dia nampak pintu bilik makcik dia ni masih lagi tertutup. Dia takutlah kok anak saudara pula, sepupu dia bangun ke kan. Tapi tak, pintu bilik tu tak terbuka. Maknanya pintu yang terbuka sekarang ni adalah pintu bilik mak dia. Siapa yang keluar, itu yang menjadi tanda tanya. Tak apa, dia sambung balik solat dia. Waktu dia tengah baca surah pula, dia kata dia nampak di sebelah kiri dia ni ada satu susuk tubuh yang sedang berjalan masuk ke arah ruangan dapur. Tapi apa yang menakutkan adalah rupa benda ini dia nampak daripada anak mata, bukan macam bukan macam makcik dia, bukan macam mak dia. Susuk tubuh satu perempuan yang berambut panjang, rambutnya agak kusut masai serta panjang. Melintasi masuk ke ruangan dapur. Pada waktu ni dia dah takut dah, sebab dia kata dia tak dengar bunyi tapak kaki pun. Kan saya bagi tahu tadi kan, lantai pun dah uzur. Jadi kalau kita jalan mesti akan ada bunyi. Sekarang ni bunyi tak ada. Tak apa. Dia pun rukuk dan kemudian teruskan untuk sujud. Waktu dia bangun daripada sujud yang pertama ni, dia kata dia nampak daripada anak mata dia, benda tu dah berdiri di antara orang kata dinding tau. Sebab benda tu berdiri pandang ke arah dia. Okey, yang mana sebelah badan tersembunyi di sebalik dinding, sebelah badan lagi terkeluar, macam seolah-olah ada orang tengok dia. Dia hanya nampak rambut sahaja. Muka pada waktu tu memang hitam, macam tak nampak ada mata ke, tak nampak tau. Dia dah takut. Sekali lagi dia pejam mata dia. Dia kata dia tak nak keluar daripada solat dia. Dia tahu dengan solat ni benda tu mungkin akan pergilah kan. Jadi dia pejam mata, dia teruskan juga solat. Waktu dia bangun untuk rakaat yang ketiga, dia rasa ruangan ni dah semakin lain lah. Aura dia dah lain sangat tau. Dia kata kenapa macam pelik sangat ni keadaan pada waktu tu. Dia buka mata sikit, dia kata ruang tamu dia pada waktu tu gelap. Seperti ada orang yang menutup lampu. Tapi kelibat itu tadi masih berdiri dekat situ. Dia pun teruskan juga solat, sampaikan dia kata dia bangun daripada orang kata sujud untuk rakaat yang terakhir ni. Part ni yang dia kata dia lagi takut, sebab kali ni dia nampak di bahagian tingkap. Di belah kiri dia dah tak ada apa dah dah tak ada, maknanya benda tu dah tak ada. Di sebelah kanan dia kat tingkap ni, seperti ada orang yang berdiri di tingkap tersebut. Sedangkan benda itu mustahil. Sebab apa? Rumah dia ni rumah kampung. Rumah kampung akan ada kolong bawah kan, untuk simpan apa-apalah. Jadi kalau ada kepala, mungkin ada orang panjat. Ini masalahnya, satu badan macam ada orang berdiri dekat tingkap tu. Faham tak? Dia pun habiskan solat dia. Terus dia habis je, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata dia bangun, pergi ke bilik mak dia. Pada waktu tu bilik ruangan ni gelap lah kan. Dia pergi ke arah bilik tu, dia buka pintu, dia kejut makcik dia. Dia kejut. Mungkin lah, ini mungkin dia tak tulis dialog tau. Ini saya contoh. Maklum, bangun jap maklum. Dia macam nak bagi tahu lah makcik dia apa yang berlaku. Makcik dia macam tidur mati tau. Macam tak dengar dia ni kejut dia. Kejut. Dan dia tengok mak dia pula pada waktu tu masih lagi tidur dalam posisi yang sama. Maknanya mak dia tak bangun lah. So dia pun kata tak apalah. Dia pun pusing ke bahagian depan, tengok dekat ruang tamu ni. Ruang tamu pada waktu tu sebenarnya terang je, lampu menyala. Pelik kan? Tadi dia tengok bahagian ruangan depan ni gelap. So dia kata okeylah, gangguan ni dah habis kot. Dia fikir macam tu. Dia pun keluar daripada bilik mak dia. Dia tutup pintu, masuk ke bilik makcik dia. Yang mana pada waktu tu bilik makcik dia gelap, hanya ada lampu cahaya daripada bahagian atas dinding bilik ni. Dia pun pelan-pelan lah melangkah, takut terpijak sepupu dia yang tengah tidur kat bawah ni. Dia melangkah, duduk dekat atas katil. Bila dia duduk dekat atas katil ni ada selimut kan, dia duduk pop. Ada orang bangun lah daripada katil tu.
Ada orang bangun dan kemudian cakap, Intan, kau buat apa kat bilik makcik ni? Dia tu. Dia waktu ni kan, dia kata dia speechless tau. Dia macam tak tahu nak cakap apa. Dia macam sampaikan dia kata dia cocok pipi makcik dia. Makcik buat apa kat sini? Dia kata. Makcik dia pula cakap, ni bilik makcik. Engkau ni patut aku tanya, kau buat apa kat bilik makcik ni? Dia kata macam tu. Dia kata dia pun tak tahu nak jawab apa. Dia terus cakap dengan makcik dia, boleh tak makcik tidur bilik orang hari ni? Dia kata tidur dengan mak. Biar orang tidur bilik. Inilah bilik makcik dia kan. Makcik dia kata kenapa? Saja je, dia kata macam tu. Yelah, makcik dia mungkin dah mengantuk pada waktu tu. Terus ambil selimut dia, berjalan. Lepas tu dia kata, kau tidur dekat atas ni lah. Dia kata kat bawah ni dah tak muat. Yelah, dah kalau makcik bangun, saya tidur atas katil lah. Okey. Makcik dia tutup pintu dan dengar pintu bilik orang kata makcik dia ni, pintu bilik mak dia ni dibuka. Macam tu. Dan dia kata waktu tu dia bingkas bangun, keluar daripada bilik ni, pergi menuju ke arah pintu bilik mak dia tau. Pergi sampai kat depan pintu, makcik ni tengah nak baring dekat atas katil. Dan kemudian dia tengok dalam bilik tu memang tak ada sesiapa. Tak ada sesiapa yang bangun lah, senang cerita. Atas katil ada orang lah, mak dia kan. So daripada tadi mungkin mak dia baring seorang. Tapi siapa yang dia nampak tu? Yang baring sebelah mak dia tu kan. Okey lah, dia kata dia masuk bilik makcik dia, baring. Dia cuba untuk lelapkan mata, tapi tak boleh. Sebab dia terdengar dekat bahagian ruang tamu, di bahagian depan ni, seperti ada orang yang sedang berjalan. Macam mundar mandir tau. Dia kata, dia tulis dalam kiriman lah, cuba sembang kopi bayangkan perasaan dia pada waktu tu. Dia cuba nak lelap ni, tapi dia diganggu dengan bunyi tapak kaki tu. Serta perkara-perkara yang bermain di kepala dia lah kan. Siapa yang ada kat luar ni kan. Tapi tak adalah ketukan pintu dekat bilik yang dia tidur ni, tak ada. Okey, habis gangguan malam tu, dia pun bangun keesokan harinya. Dia kata dia turun ke bahagian dapur. Pada waktu tu dekat meja makan ni kan. Sorry, kisah dia panjang, jadi saya tak berapa nak ingat saya punya tulis. Okey. Dia kata waktu dia pergi ke arah dapur, dia nampak dekat ruangan meja makan ni, waktu tu tengah sarapan lah. Ada anak saudara dia, sepupu dia, dua orang tengah makan. Makcik dia sedang duduk. Dan kemudian di bahagian hujung meja ni, mak dia sedang duduk. Mak dia tak makan, mak dia macam diam je tau. Macam diam je. Jadi dia kata dia terus ambil kerusi duduk pula. Ambil tempat duduk betul-betul depan makcik dia. Lepas tu dia cerita dekat makcik dia gangguan yang berlaku malam semalam je kan, yang dia kena tu. Makcik dia pun cakap, pelik, sepanjang makcik tinggal kat rumah nenek kau ni, tak pernah pula kena apa-apa kan. Sepanjang umur lah aku duduk sini, tak pernah pula lah gangguan-gangguan macam ni berlaku. Itulah, tapi semalam orang kena. Waktu dia tengah berbual ni, tiba-tiba mak dia yang berada di hujung ni ketawa. Ketawa tau. Menyebabkan si Intan ni, dia dah takut lah. Dia pandang ke arah mak dia, dia pula takut dengan mak dia sekarang ni. Dan kemudian makcik dia pandang ke arah mak dia, dan makcik dia macam dapat tangkap sesuatu tau. Mesti ada something wrong. Mesti ada something yang tak kena. Dia pun dalam diam, dia pergi jumpa ustaz ataupun imam kampung ni. Ajaklah datang rumah untuk cuba tengok-tengokkan lah kan, kakak dia ni, adik dia ni ada sakit ke ataupun kena gangguan ke apa ke. Dan dia kata malam waktu diorang buat ruqyah ni, chaos lah, senang cerita macam kelang kabut lah. Mak dia cuba nak lari lah, ada orang pegang mak dia lah, baca sampaikan malam tu selesai jugalah. Malam tu benda tu dapatlah dikeluarkan. Betul, memang ada sesuatu dalam badan mak dia ni. Dan ustaz ni pun cakap yang mana mak dia ni dihantar oleh seseorang untuk ganggu mak dia. Dia cuba tanyalah siapa yang orang kata hantar tu kan, dia nak tahu. Tapi tipikal lah, ustaz-ustaz dia takkan bagi tahu sebab dia takut kita berdendam kan. Mungkin kita akan buat kat orang tu pula. Macam tu. Jadi dia tak bagi tahu. Intan ni berkeras tanya, Hin, lelaki ke perempuan? Sebab kalau lelaki mungkin bapak dia. Dia berfikir macam tu pada waktu tu. Kalau perempuan mungkin mak tiri dia ataupun mak isteri baru ayah dia lah. Tapi ustaz ni cakap yang hantar tu adalah seorang perempuan, tapi berumur. Tak pasti umurnya berapa. Jadi dia kata pelik, kalau berumur mungkin bukan nak isteri ayah dia,
isteri baru ayah dia kan, sebab isteri baru ayah dia muda. Beza beberapa tahun je daripada dia. Kalau pada waktu tu dia umur 18 tahun, mungkin dalam 20-an lah perempuan tu. Betul tak? Jadi kedua-dua ni bukan. So dia kata dia masih menjadi tanda tanya siapa yang menghantar tu. Dan kakak kepada mak dia ni ataupun makcik dia ni tak tanya banyak lah, sebab dia kata asal as long as benda tu dah selesai, okey lah kan, tak ada lagi gangguan. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni. Yang mana pada saya kisah ni panjang. Masa saya baca kisah ni 3 kali tau. Saya, orang kata apa, pertama saya dapat, saya baca, meremang bulu roma saya. Kedua, saya cerita dengan isteri saya baru ni, pun saya meremang juga. Nasib baik kali ketiga ni dia tak terlalu meremang lah. Dia meremang rasa sikit je lah kan. Dan kepada saya kisah ni sangat menarik lah. Kalau kisah ini betul-betul berlaku, okay, sekiranya kisah ini benar lah, dia pasti akan mendatangkan satu trauma yang hebat kepada Intan ni. Dan sekiranya kisah ini dibuat-buat, Intan ni memang boleh buat movie sebenarnya pada saya. Kisah dia macam dia cakap, dia ada aturan, dia tulis dekat dalam kiriman. Saya kata wow, saya tak perlu nak buat ayat, tak payah. Dia dah siap tulis. Saya kata dia ni macam dalam novel cerita dia saya baca kan. Itulah kisah yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Intan. Muncul dalam gelap, hilang dalam terang. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Hisham. Yang mana Hisham ni, dia dalam kiriman ni dia tak bagi tahu pula dia tinggal dekat mana apa semua. Saya ditanya juga tapi dia tak nak bagi tahu. Tapi yang menarik perhatian saya dalam kisah, tajuk kiriman dia ni, dia tertulis macam ni. Muncul dalam gelap, hilang dalam terang. Tahu. Okay, kisah dia berbunyi begini. Hisham ni bagi tahu daripada zaman dia muda, dia macam budak-budak muda zaman sekarang lah. Dia jenis suka melepak dengan kawan-kawan. Daripada dia bujang sampailah dia kahwin ni pun dia carry juga benda tu. Dan waktu dia dah berkahwin, dia kata lah dia berdua dengan isteri dia kan. Dia still melepak dekat luar, balik mungkin dalam pukul 12, pukul 1 baru balik macam tu kan. Dan pada awalnya okey je, tapi bila lama kelamaan isteri dia pada waktu tu sedang mengandung. Yang kemudian isteri dia macam ada cakap lah dengan si Syam ni, yang mana janganlah keluar lepak, dia kata, sebab dia rasa macam rumah ni ada something. Macam ada gangguan lah dalam rumah. Dia macam nampak ada orang berlega dalam rumah, terasa macam diri ni diperhatikan, macam tu. Tapi si Hisham ni dia macam perasaan awak je kot, sebelum ni okey je kan. Maknanya daripada sebelum ni dia okey je kan, bila mengandung ni baru rasa macam tu. Dia tak ambil pot sangat masa tu. Tapi pernah berlakulah satu malam yang mana pada waktu tu dia balik, lebih kurang pukul 2 lebih macam tu. Lambat dia balik. Dia pun pergi ke arah depan pintu rumah dia. Dia parking je motor, dia terus buka pintu orang kata apa, grill ni, masuk ke dalam rumah, tutup pintu. Dan kemudian pada waktu tu dia buka lampu ruang tamu. Lampu ruang tamu pada waktu tu tutup lah. Dia pun buka dan kemudian dia pun pergi dekat bahagian satu meja. Yang mana meja ni dia memang letak jam tangan, dia letak dia punya cincin. Lepas tu dia letak kunci motor dia dekat dalam satu bakul dekat atas meja tu lah. Waktu dia tengah letak ni, dia kata dia nampak di ruangan dapur, betul-betul dekat meja makan, isteri dia sedang duduk tau. Sedang duduk pandang ke arah meja pada waktu tu. Dan dia rasa macam, kenapa isteri aku ni dah lah duduk dekat dapur, gelap-gelap pula tu. Dia fikir macam tu. Jadi dia pun kata, Yang kau tak tidur lagi? Lapar ke? Dia kata macam tu. Kenapa tak cakap? Kalau tak saya bungkus makanan tadi. Sambil dia jalan dia bercakap ni, dia pun buka lampu dapur. Dia buka je lampu dapur, dia kata kat dapur tak ada orang sebenarnya, kosong. Dekat meja tu sebenarnya tak ada orang pun. Dan meja ni, dia orang kata apa, rapat lah dengan kursi ni rapat dengan meja. Faham tak? Tak ada orang boleh duduk. Maknanya kalau ada orang duduk mesti kursi tu dah ke belakang kan. Kursi tu dah rapat ke meja. Menyebabkan pada waktu tu dia kata bulu roma dia meremang. Dia kata Tuhan je yang tahu. Terus dia tutup lampu dapur, berjalan
menuju ke arah bilik tidur, dan kemudian dia dapati isteri dia sedang tidur dekat dalam bilik tau. Terus dicuci kaki, mandi, dan kemudian dia baring sebelah isteri dia. Start daripada hari tu, dia kurangkan, dan semakin lama semakin hilanglah tabiat dia untuk keluar melepak dekat luar ni. Dan dia kata barulah dia percaya apa yang isteri dia cakap. Yelah, orang mengandung kan, memang benda-benda ni suka je. Kalau orang mengandung ke period kan, orang yang datang bulan ni senang cerita badan tengah lemah lah waktu tu. Dia benda-benda halus ni suka ganggu. Satu lagi, kita boleh saya katakan setiap kali kita nak masuk dalam rumah, kita kena bagi salam, betul? Baca bismillah. Tapi adakah setiap kali kita masuk dalam rumah ni kita bagi salam? Ataupun kita, mana kat ruang tamu tak ada orang, macam si Hisham ni kan, adakah setiap malam dia akan masuk bismillah ataupun assalamualaikum? Ada ke? Mesti akan ada yang tertinggal kan, betul tak? Mesti akan ada satu hari yang terlupa, masuk je macam tu. Benda tu akan ikut masuk tau, betul tak? Logik tak saya cakap? Betul kan? Dan makin lama dia kata dia dah, sekarang ni pun dia dah tak lepak dekat luar sampai pukul 2-3 pagi kan. Dia dah kurangkan tabiat melepak ni. Pada saya okey lah. Pada saya benda tu memang patut dilakukan. Sebab yelah dah berkahwin, sekali-sekali tak apa. Tapi bila dah menjadi satu tabiat ni, dia akan mendatangkan satu perkara yang tak baik lah. Baik pada diri sendiri dan juga rumah tangga. Itulah pengalaman seram ringkas yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Hisham. Terbakar anak jin. Kisah seram kita yang ketiga ni pula juga kisah yang agak sedikit panjang. Yang mana kisah yang pertama tadi panjang kan, kisah kedua ringkas. Saya bagi yang ini kisah yang juga panjang tau. Ianya diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Mumin. Mumin, yang mana Mumin nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman yang dia pernah alami sewaktu dia tinggal di sebuah asrama, yang mana sekolah ni terletak di Johor. Kisah dia berbunyi begini. Dia ada nyatakan nama sekolah ni di dalam orang kata kiriman lah, tapi dia minta saya hormat dia untuk rahsiakan nama sekolah ni. Sebab sekolah tu masih beroperasi lah, of course lah kan. Jadi tak apalah, saya hormat beliau. Saya hanya kongsikan kisah dia sahaja. Yang mana Mumin ni pada waktu tu dia ni tingkatan 5 tau. Dia tinggal di sekolah tu daripada di tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Sepanjang tingkatan 1 sampai tingkatan 4 ni, dia kata memang ada kisah-kisah gangguan, tapi dia sendiri secara personally dia tak pernah kena pun. Kawan-kawan yang cerita macam tu. Waktu dia tingkatan 5, dia ni pegang satu jawatan, yang mana jawatan tu digelar sebagai ketua asrama. Yang mana setiap pelajar ataupun tingkatan 1 sampai tingkatan 4 ni kan, dia ada satu ketua. Dan ketua kepada ketua-ketua ni adalah dia lah sebagai ketua asrama. Okey, pernah ada satu hari tu, asrama dia ni waktu tu hari cuti dia orang mengadakan gotong royong perdana di setiap blok daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, lelaki maupun perempuan. Dan dia waktu tu in charge lah di bahagian surau, dan kemudian sebab surau ni dekat dengan blok dia, jadi blok dengan surau. Ada budak yang sapu bahagian laman, ada budak yang kat bahagian ni, macam tu lah, dah diagih-agihkan tugas. Pada malam tu pula, waktu tu dia tengah solat isyak lah. Solat isyak, lepas solat isyak di surau ni, dia mendapat satu perkabaran yang mana salah seorang pelajar datang kat dia bagi tahu yang salah seorang daripada rakan dia ni tak sihat, demam panas tau. Dia pun pergilah malam tu, disebabkan dia ketua dom, dia bertanggungjawab untuk ambil maklum benda ni sebab dia kena bagi tahu ketua warden kan. Dia pun pergi ke dom tersebut, dan kemudian dia dapati budak ni memang tengah panas gila badan dia, menggigil-gigil, badan merah tau. Lepas tu budak dia kata, panas weh, panas, dia kata itu. Biasa kalau kita demam, kita akan cakap sejuk betul. Ni dia kata panas weh, dia cakap begitu. Dia pun terus bagi tahu warden, bawa budak ni pergi klinik. Balik daripada klinik, dah ambil ubat apa semua, budak ni still demam lagi. Berlanjutan hampir 4 hari, dan kemudian makin lama di badan dia seperti ada luka terbakar. Luka terbakar. Semakin lama semakin orang kata ketara lah kesan tu. Menyebabkan panggil lah mak ayah budak ni, ambil dia untuk balik ke rumah, jaga dekat rumah lah kan sampai dia pulih. Dan budak ni tak pergi ke sekolah hampir lebih 2 minggu.
2 minggu lebih. Tapi ada MC lah, bukan ponteng, ada MC. Sampailah satu hari, dia kata waktu tu dia balik daripada sekolah. Masuk saja ke dom dia, semua budak-budak dalam dom ni tengah tengok ke arah dia. Tengah tengok ke arah dia tau. Menyebabkan dia tanya budak-budak ni, apa pasal ni kau tengok aku, ada apa ni? Dia tu, ketua warden panggil kau pergi pejabat asrama. Sekarang ke? Bila dia cakap, ni baru kejap tadi. Kau masuk tadi, budak tu keluar, dia kata. Maknanya warden mungkin suruh budak lah yang bagi tahu kan. Dia pun letak beg dengan berbaju sekolah ni. Dia terus pergi ke pejabat asrama. Dan waktu dia nak sampai ke pejabat asrama ni, dia nampak ada ketua warden dan ada 2 orang parents tau. Bukan 2 orang parents, sepasang parents lah senang cerita, mak dengan ayah. Dan kemudian ada ustaz, seorang ustaz, 2 orang pakai kopiah apa semua. Dia pun tengok, ada apa ni? Lepas tu si ketua asrama dia, ketua warden ni kata, jom, gimana cikgu? Jom je ikut. Ikut. Pergi ke salah satu blok, yang mana blok ni belakang dia ada satu pokok yang sangat besar. Dan kemudian ustaz tu mulalah baca apa semua kan. Dan kemudian waktu ustaz ni tengah baca ni, mak kepada budak yang saya kata tangan dia terbakar ni tadi, meracau, seolah-olah macam ada benda yang merasuk ke dalam badan dia. Dan kemudian ustaz ni mulalah tanya kan, kenapa kau buat macam ni? Kenapa? Masa ni dia kata dia confused. Si Mumin ni, dia kata dia tak tahu nak cakap apa. Dia tengok je benda tu, situasi tu. Dan apa yang keluar daripada mulut maknya budak ni, dia kata, budak ni, budak yang tangan terbakar ni lah, dia, waktu dia tengah kemas, dia kan sapu laman. Dan kemudian dia orang kumpulkan sampah dekat bawah pokok tu tau. Dan kemudian dia orang bakar. Waktu dia orang bakar ni, terkena kepada anak makhluk yang ada dekat situ. Itu apa yang keluar daripada mulut tu lah perempuan tu kan. Beracau-racau, dia bakar tu kena anak aku lah, apalah, mulalah. Tapi ustaz ni cubalah baca kan. Cuba macam orang kata apa, pulihkan lah kan keadaan ni macam mana. Anak orang ni masih lagi tangan dia luka terbakar ni kan. Usaha hampir beberapa kali jugalah, tapi benda tu tak berjaya. Dan Mumin ni kata waktu tu dia balik ke dom, yang budak yang tangan terbakar ni still lagi dia tak, orang kata apa, tak masuk sekolah dah. Dan lama kelamaan benda tu dah mula macam reda kan. Dan selang beberapa waktu, dia dapat tahu daripada seorang warden yang menyatakan pelajar atau budak ni tadi meninggal dunia. Adakah meninggal disebabkan itu ke, ataupun dah memang ajal lah, confirm lah kan. Tapi adakah memang disebabkan dia sakit ke, ataupun gangguan benda tu tak nak keluar dari badan dia ke, dia tak pastilah. Tapi pengalaman ni sangat, orang kata, paling dia tak boleh lupa lah sepanjang dia bersekolah di situ. Agak tragis lah kisah dia kan. Itulah mungkin, kita pun bukan nampak benda tu, betul lah. Kalau kita nampak, takkan kita nak bakar dekat situ. Tapi dah kebetulan agaknya kena ke anak jin tu kan. Jin lah, kita gelar jin. Sebab dalam Quran dia tak ada sebut hantu, betul. Dia ada sebut jin dan juga syaitan. Hantu ni adalah sesuatu yang orang kata apa, jin dengan syaitan ni menyerupai menjadi hantu untuk menakutkan kita. Itu apa yang pemahaman saya lah. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita, iaitu Mumin. Gangguan butik pengantin. Kisah seram kita yang keempat ni pula, pada saya kisah ini menarik. Ada seram dan juga ada kelakarnya kisah ni. Okey, kisah ni dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Fariza. Yang mana Fariza ni nak kongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang dia pernah alami sewaktu dia berada di butik milik dia. Okey, kisah dia berbunyi begini. Fariza ni dia ada satu butik pengantin, yang mana butik ni terletak di Bangi Selangor. Dan dia kata pernah lah dah berlaku satu hari tu, yang mana musim orang berkahwin ni lah. Jadi memang banyak lah tempahan. Baju kahwin ni dia bukan tempah jahit ke, bukan. Dia macam mana cakap otter tau. Kalau budak tu kecil, dia otter kecilkan sikit. Kalau orang tu besar, dia buka jahitan untuk besarkan sikit. Macam tu lah, lebih kurang. Dan pada waktu tu memang dia kata ramai
Ramai orang datang ke dia punya butik dan dia terpaksa bekerja sampai lewat malam lah pada waktu tu. Kebetulan pula dekat butik dia ni butik milik dia tau. Butik dia ni pula ada 2 orang je bekerja. Dia dengan seorang lagi pembantu, yang budak ni Melayu kita jugalah. Budak tu lebih muda daripada dia. Dan pada hari tu dia cakap dengan budak ni, malam ni kita kena overtime lah. Nanti aku bayar overtime kau. Kita ada banyak baju nak kena alter ni. Dia cakap macam tu. So budak ni kata, alamak tak boleh, malam ni saya kena balik lah. Mana kena balik sharp time sebab nak kena ambil anak dia dekat nursery. Lepas tu bawa balik. Suami dia pula balik lewat, lebih kurang pukul 12 macam tu, dia cakap. So dia kata tak apalah. Dia tak memaksa pekerja dia sebab dia faham lah. So dia cakap dengan pekerja, tak apalah, kalau nak balik boleh lah balik kan. Jadi dia terpaksa lah buat kerja mungkin pukul 1, 2, 3 pagi baru dia balik ke rumah lah kan. Dan waktu pekerja dia ni ambil beg nak balik kan, dia cakap macam ni, bos, kejap lagi saya balik dulu, selesaikan anak saya, suami saya balik je. Kalau bos belum balik lagi, saya akan datang lah butik tolong kan. So dia kata okey, tak kisah. So pekerja dia ni pun balik. Dia pun sambunglah menjahit daripada pukul 7 sampai pukul 8 sampai pukul 9. Tak settle lagi ni. Waktu tu dia tengah menjahit. Dekat belakang, di bahagian ruangan belakang ada mesin jahit tau. Dia jahit. Tiba-tiba dia terdengar dekat bahagian depan, dekat pintu masuk ni ada bunyi. Kering, macam loceng. Loceng ni sebenarnya berbunyi apabila pintu ini dibuka. Maknanya dah ada pelanggan masuk lah, jadi ada bunyi. So dia kata, dah pukul 9 lebih malam, jadi yang masuk mesti pekerja dia kan. So bila dia dengar bunyi ning gitu kan, dia pun sambung jahit. Lama kelamaan dia kata, mana pekerja dia tak timbul-timbul. Tak ada orang, macam tak ada orang tau. Senyap je butik dia. So dia pun panggil lah nama pekerja dia kan. Contoh dia tak gelar dalam email, saya gelar dia sebagai Aminah lah. Mina, Emen ni tolong ni, banyak baju ni, dia cakap macam tu. Tapi panggilan dia tu tiada sahutan. Tak ada yang menyaut panggilan dia. Menyebabkan dia bangun daripada kerusi, menuju ke arah depan lah, mana ruangan depan butik ni. Dan pada waktu tu, depan ni kosong, tak ada sesiapa. Kosong lah, tak ada siapa. Dan kemudian dia tengok dekat bahagian, orang kata baju yang bergantung-gantung ni kan, seperti salah satu baju tu ada yang bergerak, seperti ada orang yang menyorok dekat belakang ni, belakang baju tu. Jadi dia ingatkan Minah ni lah. So dia kata, Minah, tak ada masa lah nak menyorok macam ni, kita ada banyak baju ni, main lah sini, keluar ni, tolong aku kat belakang ni, dia cakap macam tu. Lepas tu tak ada suara juga, senyap je. Kalau Minah tu kat belakang, mungkin Minah tu akan keluar. Alah, gurau pun tak boleh, contoh lah kan. Masalahnya senyap menyebabkan dia berjalan perlahan-lahan menuju ke arah belahan baju yang mana dia nampak bergerak tadi. Dia sampai dia selak je baju tu, belakang tu tak ada apa-apa, dinding je. Menyebabkan dia cakap dekat dalam kiriman ni lah, dia bagi gambaran macam dia selak-selak macam tu tau. Selak-selak tengok, tapi memang tak ada apa-apa. Waktu dia tengah selak-selak, dia tengah duk fikir ni, kalau macam tu siapa? Macam mana loceng pintu ni bunyi? Siapa yang masuk? Dia kata macam tu. Waktu dia tengah fikir ni, gedek kat belakang, macam ada orang yang menjahit. Waktu ni dia terkejut. Terus dia lari pergi ke arah pintu. Dia nak tolak pintu ni buka. Pintu ni berkunci sebenarnya. Pintu ni berkunci sebab dia seorang kan. Jadi dia kunci pintu tu. Dia tolak-tolak tak boleh. Cepat-cepat dia pergi ke atas meja depan ni, ambil kunci, buka kunci dekat bahagian bawah pintu. Waktu tu dia tengah dengar ni, dia dah takut lah kan. Buka pintu butik ni, dia keluar, dia berdiri dekat depan pintu. Waktu dia tengah berdiri ni, dia dengar lagi bunyi mesin tu. Tiba-tiba dekat sebelah dia ada orang panggil tau. Kak Izzah, dia kata. Kau, dia kata. Kau buat apa kat luar ni? Dia kata. Tu adalah pekerja dia. Yang saya gelar Aminah tadi tu kan. Kak Farizan ni dekat luar ni. Kak Izzah, dia kata yang tu. Dia pun datang. Tu Farizan dia kata, awal kau datang? Yelah, suami saya balik awal sikit, jadi bolehlah saya tolong akak, dia kata. Akak buat apa kat luar ni? Dia kata macam tu. Kau dengar tak? Ada bunyi mesin jahit, dia cakap macam tu. Yang pekerja dia ni macam lurus ke tak tahu, dia cakap macam, memanglah bunyi mesin jahit, kita kan benda butik, takkan nak dengar bunyi mesin tebu pula, dia cakap macam tu kan. Part ni kelakar lah, pada saya kelakar lah kan. Jadi Farizan dia kata, memanglah masalahnya, dia tunjuk, dia tak cakap apa, dia tunjuk je. Yang budak ni macam,
Betul lah, mesin jahit lah tu. Lepas tu dia macam terdiam. Kalau Kak Iza kat depan ni, siapa kat dalam tu? Dia cakap macam tu tau. So Kak Fariza ni macam, tahu pun kau. Dan kalau aku kat sini, siapa yang kat dalam? Mana ada orang? Siapa kat dalam Kak Iza? Tak tahulah, dia kata. Aku dah takut, kau pergi tengok. Akak lah pergi tengok. Ni kan butik akak, dia cakap macam tu. Betul lah budak ni. Lepas tu Kak Fariza ni kata, okey aku masuk. Tapi kau kena ikut aku daripada belakang. Okey, budak Mina ni pun okey je. Fariza ni pun masuk dekat dalam butik dia, berjalan nak pergi ke arah bilik jahit ni lah. Waktu dia berjalan ni, budak ni ikut di belakang. Separuh perjalanan budak ni cakap, Kak, saya rasa saya duduk kat luar je kot. Dia kata, akak je lah pergi tengok. Dia kata macam tu tau. Kak Fariza kata, tak ada, kau jangan dengar dia, kau ikut aku. Dia kata macam tu. Dia pun ikut jugalah. Sampai je dekat bilik jahit tu, apa yang Kak Fariza nampak, baju pengantin yang di tengah jahit ni tadi jatuh ke bawah tau. Dah jatuh dekat bahagian lantai lah. Dan kemudian memang tak ada sesiapa kat belakang tu. Pada mulanya dia ingatkan, yalah mesin jahit dia kan mesin jahit yang moden kan. Bukan yang jenis kena pijak. Tak, dia kena tekan macam ada tempat pemijak dia. Tekan benda tu akan benda tu akan bergerak kan. Mungkin baju tu jatuh atas benda tu ke kan, tapi baju tu ringan. So bila dia tengok, baju tu jatuh kat sini, tempat tekan kaki tu dekat sebelah sini. Maknanya jauh lah daripada baju tu. Menyebabkan dia kata okey lah, dia terus tengok kiri kanan tak ada apa, dia sambung balik kerja lah. Dia tengok dekat baju tu, tak ada pula ada jahitan tambahan. Tak ada. Yang mana jahitan tu, jahitan yang last dijahit tu kat situ, dia ingat. Sampai situ je. Mungkin baju tu dah jatuh lah kot waktu benda tu berpusing kan. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengiring kita ni. Pada saya kisah ni ada kelakar dia lah. Pada saya lah secara personal. Oleh pengiring kita ni, iaitu Kak Fariza. Gangguan rumah sewa. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Tuah. Yang mana Tuah ni nak berkongsi satu pengalaman seram dia pernah alami sewaktu dia tinggal di sebuah rumah sewa yang terletak di Ampang, Selangor. Kisah dia berbunyi begini. Yang mana dikatakan pada waktu tu dia ni baru saja berpindah ke rumah tu. Sebab sebelum ni waktu dia awal perkahwinan dia bekerja di tempat lain tau. Dan kemudian dia dapat kerja yang baru yang mana gajinya lebih daripada sebelum ni lah. Jadi dia tinggal di satu rumah sewa di Ampang ni sebab rumah ni dekat sikit dengan tempat kerja dia. Jadi naik motor pun dah lebih kurang 15 minit dah boleh sampai. Pada awal dia duduk di rumah ni, memang rumah ni dah lama kosong. Dia tahu sebab tuan rumah sendiri bagi tahu yang rumah ni dah lama kosong. Dan dia tak bagi tahu pula ada pengalaman ada kisah-kisah seram rumah, memang takkan bagi tahu lah kan, mana tuan rumah yang nak bagi tahu. Jadi dia pun berpindah duduk dalam rumah tu lebih kurang 2 bulan lebih. Tapi sepanjang dia duduk dekat rumah ni, isteri dia banyak kali tanya dia. Setiap kali waktu dia bangun tidur kan, nak pergi kerja, isteri dia akan tanya, Bang, semalam abang ada keluar daripada bilik tak? Dia kata itu. Keluar daripada bilik? Mana ada, dia cakap macam tu. Kenapa? Tadi masa saya sedar saya nak kejut abang, pintu bilik kita terbuka, dia cakap macam tu. Lupa nak tutup kot, dia cakap macam tu. Tapi semalam last siapa? Abang kan? Abang tutup tak? Saya tak ingat lah, dia cakap macam tu. Biasalah suami kan, kita ada benda yang lebih penting kita nak ingat ni kan. Kita nak ingat benda-benda remeh ni kita tak ingat kan. Mungkin isteri dia rasa waktu dia masuk dalam bilik tu, isteri dia sedar kot. Tu kan isteri nampak suami dia tutup pintu kan. Dan pernah juga isteri dia tutup pintu, isteri dia yang last tutup pintu kunci. Tapi keesokan paginya dia bangun nak kejut suami dia, pintu bilik terbuka macam ada orang yang buka. Pada awalnya Encik Tua ni dia tak macam ambil berat sangat lah benda tu. Dia kata macam, alah setakat pintu, tak ada apalah, kita solat dalam rumah ni dah okey, tak ada gangguan macam tu, contoh lah. Tapi pernah berlaku satu malam yang mana pada waktu tu dia tengah tidur kat atas katil, tiba-tiba muka dia perpam, ada something yang macam sepak muka dia, pum, atas muka dia. Dia terkejut, dia pun bangun daripada tidur dia. Dan kemudian dia tengok rupanya tangan isteri dia, mungkin tak isteri dia ngigau ke apa, tangan dia pop kena dekat muka dia. Dia tersedar. Dan kemudian dia angkat tangan isteri dia ni, letak balik dekat isteri dia kan, atas badan isteri dia.
Aduh, sakit muka aku, dia kata macam tu. Waktu dia tengah gosok muka ni, pintu bilik dia tertutup tau waktu tu. Tiba-tiba pintu dia macam ada orang yang buka. Lepas tu ada orang tolak. Terbuka. Waktu pintu tu buka, dia pandang ke arah pintu. Depan pintu tak ada orang ah. Depan pintu tak ada orang. Waktu ni dia kata berderau darah dia sebab dia terkejut lah dalam keadaan senyap sunyi pada waktu tu kan. Tiba-tiba ada bunyi pintu, siapa tak terkejut kan, kok pencuri ke apa. Tapi waktu dia pandang, dia kata memang tak ada orang. Langsung depan pintu terbuka dengan sendiri. Terus dia capai apa yang ada di sebelah dia. Dia keluar daripada bilik. Dia takut ada orang pecah masuk rumah kan. Tapi alhamdulillah lah, pintu depan tertutup, kunci dengan baik. Tak ada pula tingkap seperti diompil, tak ada. Dan dalam rumah tu tak ada siapa, hanya dia dan juga isteri sahaja. Start daripada malam tu dia dah mula sedar lah. Benda gangguan ini adalah gangguan seperti ada orang buka pintu kan, yang isteri dia selalu bagi tahu dia tapi dia tak ambil indah. Malam tu dia kena sendiri tau. Dia terbangun tu sebab isteri punya tangan tu sebenarnya. Tiba-tiba pintu bilik tu buka macam tu. Dia kata dia takut sangat waktu tu. Pagi tu dia solat subuh dan kemudian dia ikhtiar lah. Ikhtiar sendiri je dia kata. Dia buka ayat ruqyah dalam rumah dan kemudian dia buat air bacaan sikit kan. Dia balik daripada surau, dia minta pendapat ustaz, bacakan doa sikit pada air, disembur dekat dalam rumah. Alhamdulillah, selepas daripada itu tiada lagi gangguan itu berlaku. Tak ada lagi lah gangguan berulang macam sebelum-sebelum. Alhamdulillah, dan sampai sekarang dah hampir 3 tahun dia duduk dekat rumah tu. Aman je lah, tak ada apa. Sekarang dia pun dah ada seorang anak kan. Alhamdulillah lah. Saya gembira lah bagi Encik Tua tahniah. Dan itulah pengalaman seram yang terakhir lah daripada saya untuk video kita pada kali ini, daripada Encik Tua. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang meluangkan masa lah, sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke ujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penceritaan saya dan anda suka ataupun terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Itu sajalah daripada saya. Tapi sebelum saya mengakhiri video ini, saya nak mengucapkan Happy Deepavali kepada rakan-rakan Sembang Kopi yang yang berbangsa India yang menyambut Deepavali kan. Yang mana rakan-rakan yang mengenali saya pun berbangsa India, saya ucapkan Happy Deepavali juga. Okay? Tak lupa juga doa saya dan juga doa anda semua kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin yang sekarang ni sedang menghadapi satu masa yang pada saya amat sukarlah dengan ketiadaan air kan. Saya dengar cerita tak ada air, kena sekat, karen kena sekat. Aduh, semoga semuanya dipermudahkan lah. Okay, tu doa daripada saya lah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.